Shah Alam punya PBT datang lah kan. Ni jiran komplain sebab awak punya staff keluar mandi kat luar lah ada kan. Mandi kat luar tu? Dia orang suka mandi kat keluar kan. Memang macam tu lah? Memang macam tu. Kalau boleh shower tu memang dia nak suruh buat 20 shower tu. Dia orang mandi ramai-ramai. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat kembali dalam podcast Wirausahawan episod yang ke-19. Saya Aman Fitri bersama-sama dengan anda. Dan terima kasih kepada anda yang sentiasa follow podcast kita, yang komen, yang berikan pandangan dan sebagainya. We really appreciate. Saya sendiri sangat appreciate dengan apa saja yang anda utarakan untuk kami. So kami masih lagi stick dengan misi dan visi kami. Kita nak bawa wirausahawan yang bersama-sama dengan Richworks, dengan Datuk Wira, untuk kita berikan inspirasi dan juga kita nak tahu latar belakang dia orang ni macam mana sebenarnya. Memang lahirlah gitu jadi founder ke, kaya berjaya dan bahagia. So kita nak tahu juga tuan-tuan dan puan-puan. So jangan lupa subscribe, on notification anda. Dalam masa yang sama, anda boleh kongsikan juga podcast ini di platform-platform yang anda rasa bersesuaian, yang boleh memotivasikan orang juga, ataupun orang boleh dapat insight-insight daripada podcast kami. So saya tak kesorangan. Seperti biasa, saya ada wirausahawan yang ke-18. 18, betul lah, 18 kan? Bersama-sama dengan saya dalam podcast Wirausahawan kita ada Puan Laila Alwi daripada Ella Furniture. Terima kasih. Okey, sama-sama. Sama-sama. So Puan Laila, mungkin nak perkenalkan diri dulu awal-awal ni. Nama saya Nur Laila binti Alwi lah. Merupakan founder dan juga managing director of Ella Furniture. Okey. Apa lagi nak tahu kan? Ella Furniture ni berapa lama? Ella Furniture ni actually tak lama sangat lah. Kita start masa akhir tahun 2019 actually. Sebelum tu Puan Laila? Sebelum tu macam-macam bisnes lah kan. Oh, bisnes jugalah. Bisnes tapi tak adalah. Ada yang besar juga, ada yang kecil juga. Macam gitu. On and off lah. On and off kan. So memang minat perabot daripada awal? Tak. Tiba-tiba? Tiba-tiba opportunity datang untuk perabot. Nampak peluang tu? Nampak peluang tu. Saya banyak cash opportunity tapi maybe bukan jiwa kan. Kan. Background Puan Laila sebenarnya apa? Okay, actually saya degree in mechatronics engineering sebenarnya kan. Tapi yalah, masuk bisnes, sambil buat bisnes sambil study jugalah, ambil MBA lah, master daripada UTM lah, UC Terengganu Malaysia. So itu saya punya background lah, daripada engineering ke bisnes. Jauh beza. Orang kata orang engineering ni semuanya net belaka. Maybe sebab tu lah. Tak tahulah. Nak cakap net tak adalah juga kan. Orang kata engineering ni memang spek tebal tapi pun tak ada pun, relax je. Rasa engineering relax kot. Kalau yang spek tebal tu macam budak. Kau kan. Kalau nak ikutkan background family, ada yang buat bisnes juga? Okey, family saya sebenarnya semua bisnes lah. Oh, semua bisnes lah. So dah terbiasa dengan perniagaan lah. So kita orang bukanlah jenis orang yang macam nak belajar untuk makan bekerja, makan gaji. So itu yang kita orang more tu macam belajar lah. Kan. Ada dalam family dia orang tak belajar. Macam saya memang suka belajar. So saya belajar and then saya buat bisnes. Okay, daripada 2019 tu, macam mana you naikkan Ella Furniture daripada awal? Okey, naikkan 2019 tu memang mula buat saja je kan. Buat kecil-kecilan kan. So macam dapat untung 10,000, 15,000 tu okey lah kan. Macam bukannya sepenuh masa kan. Pergi kilan sekejap 2-3 jam lepas tu balik kan. Lepas tu posting sikit macam dah rasa okey lah kan. Tapi bila nampak macam day to day, nampak macam bisnes ni kalau buat betul-betul ni boleh pergi jauh sebenarnya kan. Sebab tak ada orang Melayu yang betul-betul buat masa tu kan. Tak ada yang macam saya tengok branding yang kuat, besar orang Melayu punya branding kan. Itu yang macam rasanya boleh pergi jauh ni. Itu yang macam, tapi sebab kita pun sebelum ni pun ada banyak juga kegagalan bisnes kan. So kita rasa macam 10,000, 15,000 sebulan tu dah cukup lah. Cukup macam, lah tu, serit lah. Kan. Kenapa nak besar-besar lagi kan. So tapi macam rugilah kalau tak catch that opportunity kan. Itu yang rasa macam okay, kalau nak spend lagi, means kalau saya nak spend lagi dalam bisnes, nak besarkan lagi benda tu, nak spend more, saya kena ada, macam saya rasa macam kena ada orang lah ajar macam gitu. Tak kena macam selama sebelum ni buat bisnes semua macam main-main kecil-kecil.
tak adalah kecil Tak adik. scalable. Tak scalable kan, tak boleh nak scalable apa semua kan. So macam lepas tu kita try buat, tak jadi apa semua kan. So ni tak nak bina bisnes dengan betul dari awal. Itu konsepnya Ella Furniture ni. Dia nak bina bisnes betul daripada awal. So kita nak rasa yang duit kita spend tu every Worth lah. worth. Itu yang masa dalam PKP, sebab PKP kan, rasa macam dah tak ada orang boleh buat sale lah. Itu yang tiba-tiba join kelas Rich work. Saya tak ingat 0 to million ke Zero cost marketing ke apa? Zero cost marketing. Itu awal permulaan. Itu awal permulaan. Masa duduk dia tengok Instagram tu ada join. Yelah kat rumah je kan, tak pergi mana tak boleh. Tak pergi mana kan. So kelas semua online lah awal-awal dulu. Awal-awal semua kelas online. Macam mana best masa duduk rumah kelas online? Saya ingat sebab relax sikit lah kan. So okay lah, masa tu lah yang join kelas apa semua kan. So nampak lah macam ada yang masa tu pun kita tengok lah orang yang berjaya masa tu kan. Yang boleh buat ada yang buat kedai, banyak lah masak apa semua masa tu kan. Macam diorang boleh jual kek sampai 1 juta. So macam kita macam terbuka minda kita. Padahal kan, barang kita mahal ni, takkan lah kita tak dapat kan. So macam benda kecil pun boleh buat berjuta juta. Masa tu kan nampak lah yang Dok tunjuk siapa success story kan yang lain kan. So cakap rupanya okey lah, try lah. Masa tu saya masuk terus saya apply Sapphire. Mula dengan Sapphire dulu. Mula dengan Sapphire dulu. So lepas ZTM tu malam tu terus cakap bincang dengan husband, okey lah 2,000 sebulan kan. Kan. So cakap okey lah, try lah. Rasanya macam okey kot. Try. Saya saja try kan. Sekarang Ella Furniture, I would say at the peak of your perjalanan business you. Bila start booming sebenarnya Ella Furniture ni? Ella Furniture start booming actually masa tahun 2020 2021 saya rasa. Selepas PKP. Tapi masa PKP, masa masuk Sapphire tu kita dah, bagi saya dah boom dah kan. Daripada sale 70 60,000 masuk Sapphire tu terus 100,000, 120 setiap bulan. 200,000 maintain kan sampai masuk Titan kan. So masuk Titan and then boom lepas kita buat rumah Pak Azad hari tu masa tahun 2021. Pak Azad dengan Ira Shazira yang dia hadiahkan kan. Yang tu tu pun boom juga. Lepas tu tahun 2022 kita buat rumah Datuk AC. Tapi Datuk AC lah yang paling boom masa tu kan. Satu set dia masa tu kita jual 10,000 kan. So satu set 10,000 tu boleh jual dalam macam beberapa belas set satu hari. Belas set satu hari. So daripada masa tu sale daripada sejuta, masa Datuk AC tu naik daripada sejuta 800,000 900,000 kan. Tu naik 2 juta masa tu. Gila. So sebab kita production kan. So susah sikit lah sebab kita production kan. Buat sofa ni bukannya macam isi benda dalam botol kan. And then kita custom kain apa nak kena order betul-betul apa semua kan. So itu yang macam 1 juta ke 2 juta tu untuk Ella Furniture adalah challenging lah. Sangat challenge kan? Beza tak? Sangat challenge. Sebab kita 1 juta tu pun kita dah, masa tu kita bagi tahu customer sofa akan siap dalam masa 1.5 sebulan setengah. So bila 2 juta naik tu maksudnya kita dah kena bagi tahu customer sofa ni siap dalam masa 3 bulan. Double up lah. 3 bulan kan. So tapi customer okey. Kan. Customer tunggu 3 bulan. So orang trust you dengan brand you. Alhamdulillah lah. So bila dia orang nampak okey bayar 3 bulan nanti tahu siap. Okey tak apalah dia orang okey. Macam mana awalnya Ella Furniture ambil selebriti ni dari awal? Daripada awal ke saya macam Pak Azad ke Datuk AC ke Fasha ke siapa lagi Mawar Rashid kita awal semua tu mostly diorang yang DM kita. Mostly jarang sangat yang kita pergi approach. In fact ada lagi artis yang DM yang kita rasa macam tak nak collaborate lah kan. Tapi kita tengok yang macam umur 30 ke atas, orang yang 30 artis yang 30 ke atas kan, yang orang umur 40-50 kenal. So kita ambil lah. Kalau yang muda-muda tu kita ada, tapi memang dia orang DM lah
Sebab masa tu kan sebelum TikTok kan, orang tengok kat IG kan, artis kan ramai kat IG masa tu kan. So dia browse IG. Masa tu pula zaman orang beli barang daripada China. Kan banyak kedai-kedai yang ambil daripada China kan. So agaknya orang tengok ni Malaysian product ni boleh buat kat sini kan. So diorang pun sebab Sofia custom. Custom. Itu yang mahal tu sebenarnya. Awal-awal tu kita custom lah kan. Tapi sebab sekarang production dah banyak, dah tak boleh nak custom design baru tu tak lah. Tapi still lagi boleh custom macam kain, material, tempat duduk nak 3 ke, nak 4 ke, nak buat L shape 10 kaki, 20 kaki pun design sama boleh buat. Saya tengok sekarang Puan sendiri dengan Ella Furniture dah keluar menakluki Malaysia. Masa nasi lemak kopi and itu semua adakah strategi sebenarnya untuk Ella Furniture sendiri? Strategi juga untuk Ella Furniture lah. Itu semua kita panggil macam, saya rasa macam last year kita banyak focus more on branding kan. Last year kita banyak buat on branding, masuk TV, masuk Astro kan, masuk radio, sponsor apa ni talk show radio apa semua. So this year kita more nak masuk radio lama setahun kan. So this year kita nak macam orang tengok dekat TV pula. Biar orang tengok furniture tu sendiri macam mana kan. Kita nak suruh orang tengok. Sebab dia orang tak nak datang. Dah dengar radio, dah dengar dah kan, yang Datuk AC Ella Furniture, semua orang dah tahu kan. So diorang dah dengar, tapi kita nak suruh diorang ramai-ramai pula tengok. So kita nak cuba consistently ada di TV. So orang macam orang dengar, orang tengok, orang dengar, orang tengok. So dia macam melekat lah macam tu. So ni adakah advice daripada Datuk Wira ataupun you plan sendiri? Advice daripada Dok lah. Advice daripada Dok kan. Dok cakap sekarang orang dah dengar, sekarang orang nak tengok macam mana. So kita, yelah, kita sendiri as a founder pun takkanlah semua Dok nak suat satu-satu, taklah juga kan. Kan. So kita pun mestilah kita kena, kita ada tahu inisiatif sendirilah. Ada inisiatif sendiri. Kita tahu strength kita macam mana, apa yang nak ni kan. So bagi tahu Dok, Dok cakap ada masa Dok cakap belum lagi kan. Belum nak masuk nak masuk radio, Dok cakap belum lagi kan. Masuk TV dulu saya kan. Orang lain masuk radio dulu baru masuk TV kan. Dok suruh saya masuk TV dulu. Buat program Astro 10 episod kan. Baru masuk radio. Program apa tu? Dekorasi bukan yang Eric Leong tu lah. Bukan tapi ada Eric Leong lah. Alhamdulillah kan. Dekorasi selebriti. Dekorasi apa? Bukan, tak ingat 10 episod lah. 10 episod. Kita buat 10 artis. Antara artis yang ada dekat dalam episod tu, siapa ada yang mula-mula? Ada Alif Sata tak salah. Mula Zulin Aziz, second episod Alif Sata, and then Norma Hakim, Izrin Azmida, Kak Engku, Wanida Imran, Rin Rahim, Syih Haziki, Kal Syafiq, Datuk AC last sekali. I see. Kal Syafiq. So itu yang memang Puan pilih sendiri ke ataupun memang tu team produksi yang tentukan awalnya? Dia orang pilih, lepas tu saya approve lah. Filter lah maksudnya. Kita filter maksudnya orang ni okey ke tak, tengok macam mana. So dia bagi nama apa semua kan. So saya pun bagi, dia pun bagi. So dia try contact mana yang okey. So kita tengoklah okey ke tak. So maksud you bermula dengan program free, lepas tu you pergi kat Spire, kemudian baru ke Titan. Berapa lama you kat Spire? Spire masuk bulan 5, Titan bulan 11 dah Titan. Bulan 12 dah Titan. Sekejap Impact you dulu you masuk sales tu berapa? 70,000, 60,000 sebulan? Mana? Untuk Spire? Tak, 200,000. Sebulan pada waktu tu? 200, 300. So bila you sepanjang 5 bulan lebih kurang dalam Spire, tu sales you naik ke? 1 juta 1.9 juta lah masa tu. Sebab 200, 300 1.9 juta. Dan baru yang masuk ke dalam Titan. Dan sekarang dah ada dekat Titanium Circle Plus. Titanium Circle Plus. Apa beza ni? You lompat. Orang kata you dah buat 1.9 juta dah lah. Nak boleh? Kan? Kan? 1.9 juta tu, kadang-kadang dalam Sapphire boleh buat 2 juta, 3 juta kan. Tapi orang cakap kenapa nak lompat ke Titan kan. Kalau boleh buat kan. Tapi lain Titan, dia punya modul dia lain. Sapphire ni kebanyakannya kita banyak dalam tu adalah kita ni buat semua benda Rashid Rashidah kan. Titan kita mau nak organize kita punya team macam mana, nak besarkan lagi apa semua kan. Macam mana kita punya planning on marketing dengan branding yang lebih sustainable kan. Itu Titan lah kan. Sustainable punya proses. More bigger. Bukan kita saja. Dia dah memang
it's all about the lah. it's all about the company. Masa supaya tu macam it's all about macam kita dengan company lagi kan. Kita mesti lagi attach dengan company. Tapi masa dalam Titan it's more fokus pada company. So, seterusnya sampailah Titanium Circle Plus ni. Kalau Titanium Circle Plus ni dia more pada kita as a direction, vision kita apa semua tu kan. Lagi close lah. Like apa kita punya vision apa semua tu kan. Dia more pada kita punya kepala lah kan. Kita as a founder sendiri. As a driver dalam business tu. As a driver. Dia bukan macam Titan ni macam structure dalam company kan. So kalau ni you dah keluar pada situ, you tengok pada atas daripada atas kan. So kita nak prepare kita ni betul-betul jadi kita panggil apa, betul-betul jadi macam driver yang captain of the ship lah. You lah pemandu arah ke mana bisnes yang akan pergi. So more on leadership, betul-betul more on leadership apa semua tu lah. Tapi how you feel so far daripada 2020 2021 you dengan Richworks? 2020 lah kan, daripada program free dan sebagainya. So apa you rasa setakat ni sampai 2024 ni? 2024 apa rasa tu daripada segi macam mana tu? Daripada perjalanan tu, apa yang you rasa setakat ni 4 tahun lebih kurang you dengan Richworks? 4 tahun, okay. Grow memang orang nampak macam naik lah kan. Sebab daripada 1.9, 91, lepas tu 18, tahun lepas kita buat 20 juta kan, 21. So kita rasa macam bersyukur lah kan. Ada orang yang kalau tanpa Richworks saya tak tahulah, tapi bagi saya kalau saya nampak tanpa Richworks maybe saya dekat stage yang sama kan terlalu selesa kan. Cukup lah RM15,000, RM30,000 tak ada orang nak ni kan. Ni masuk Richworks je nampak orang ni buat yang kita masa buat 1 juta nampak orang buat 10 juta. Masa kita 10 juta kita nampak orang buat 20-30 juta. So kita tak ada rasa selesa kan. Nampak kita dah sekarang buat 20 juta, kita nampak orang yang buat 100 juta kan. So macam tak ada rasa yang okay kita kena slow down, cukup lah ni kan. So tak ada. So journey tu saya panggil banyak mengubah kita punya family kan, apa semua kan. Yalah, dan kita panggil apa, banyaklah bersyukur. And then bagi saya walaupun sampai dah 4 tahun ke, bisnes ni tak mudah lah bagi saya. Tu saya nak tanya, ada tak jatuh you dalam masa 4 tahun ni? Walaupun grow dia kita nampak naik, saya on sale sebab kita memang fokus on sale. Tapi tak juga, sebab kita bila kita dah grow, macam kilang saya overhead tinggi. Overhead memang tinggi kan. So kita tak boleh dah kalau setengah bulan tu berniaga nampak 500-600 dah tak boleh dah kan. So kita overhead tinggi kan. Kita memang overhead sangat tinggi kan. So jadi macam dia tak nampak jatuh, tapi kita struggle lah. Kita struggle. And then staff datang, masuk, berhenti, keluar, bergaduh apa semua. Ikut suka dia kan. Sebab kita pun masih masa awal kita tak. Tapi semua tu proses lah kan. Semua tu proses. Ada masa staff semua kat showroom tak ada. Sabtu Ahad dia orang nak cuti, semua bercuti kan. Sedangkan sale masuk kan, terpaksalah saya yang turun kan. You turun padang? Sampai sekarang pun masih lagi saya turun padang kan. Sabtu Ahad sebab customer ramai kan. So staff macam itulah kan. Masalah saya adalah saya rasa macam kita bisnes tak mudah. Walaupun kita kat atas, kadang-kadang ada masa kita kena turun dekat bawah. Terpaksa turun. Kan, jangan rasa okey ni tak payahlah nak apa ni, rasa macam okey aku dulu sekarang ni dah kat atas, dah tak boleh buat dah kerja ni kan. Tak. Selagi kita belum lagi means kita punya bisnes tu belum lagi betul-betul boleh autopilot kan. Kan masih lagi kena turun padan, kena tengok apa semua. So jangan harap nak goyang kaki kat rumah. Maksudnya begitu. Tak, ya betul lah. Tak ada. Adalah free time tu. Adalah free time kan. Tapi sebenarnya businessman ni ada free time kan? Saya tak tahu, saya kena tanya pun ni. Ada ke free time? Kalau free time tu adalah, tapi kita kan business kan. So macam saya my time is fully on business. Untuk cari mana lagi opportunity. Saya tak rasa satu hari tu saya rasa macam kita boleh duduk rumah relax tak fikirkan. Belum lagi untuk saya duduk rumah relax. Bila you punya retirement planning? Mesti ada. Mesti ada suruh fokus.
You rasa-rasa retirement planning. Retirement planning dok suruh fokus kan. Retirement planning kan. Tapi belum nampak lagi. And then saya pun tak nak retire soon lah. Of course lah kan. Kita pun tak nak retire soon kan. As long as kita diberi Kesihatan badan, yang diberi baik. otak yang baik kan. Why not kita Curahkan lagi segala apa yang ada. curahkan lagi segala apa yang kita ada kan. So maybe kalau lah furniture dah habis buat perabot, apa lagi next kita nak buat kitchen, apa lagi, sampailah kita jadi Ella ni jadi macam IKEA. Itu sebenarnya direction dia ke arah tu. Direction dia ke arah tu. Baik. Puan Laila kata tadi tentang team, turnover tinggi dan sebagainya. And we believe dekat you punya warehouse, you banyak foreign worker juga. Adakah susah sebenarnya nak handle dia orang? Foreign worker ni pada awalnya susah lah. Pada awalnya susah lah sebab kita regulation apa semua kan. Banyak benda lah. Legal punya benda lah. Legal punya benda lah. Kena rush lah, kena ni lah, dia bergaduh lah apa. Memang kalau untuk foreign worker tu awalnya memang susah lah. And then pada awalnya pun kita tak ada yang semua visa kita kan. Ada yang campur-campur. Masa tu semua orang jadi akademi lah kan. Dia orang belajar dekat LF je, keluar dia orang pergi buat sendiri lah, pergi kilang lain lah, bagi tahu kan. So banyak design-design kita pun orang tiru kan. Banyak design pun orang tiru sebiji macam mana kan. Ada yang jual lah, jual pattern kan. Kan kita ada pattern pola apa semua dia jual. So foreigner ni susah. Tapi once you dah comply semua benda, you masuk you punya foreigner sendiri, under visa kita sendiri, dan dia jadi senang. But it will take times lah. Tapi it will take time sebab nak apply apa semua tu bukannya setahun hari ni pun. Apply besok tahun tak siap. Kan 2 tahun jugalah nak apply kan. So lastly saya dapat bawa 80 orang yang ada sekarang ni dekat kilang tu memang semua ada visa LF ni. 80 orang. 80 Capacity orang. 1 bulan berapa boleh keluar? Capacity 1 bulan kalau macam kita tak ada OT ke apa kan, kita boleh keluarkan dalam 1.5 juta punya barang. 1.5 juta punya barang. Tapi sekarang ni kita dah ni sebab raya kan. Macam mana bersusun kau dia? Kan sebab raya, so kita boleh keluarkan dekat satu hari dalam 100 lebih ribu punya barang lah. 100,000 punya production lah. Tapi macam biasalah LF Furniture ni dia banyak proses kan. So bila keluar 100,000 tu warehouse pula. Sebab barang kita besar. Penuh pula. Kena pula logistik punya lori apa semua ni dah kena susun cantik dah untuk hari sekarang dalam 7 lori sehari. 5 ke 7 lori sehari. Maknanya LF Furniture punya day to day operation tu sangat pack. Dia sangat pack. Daripada satu stage ke satu stage. Nak call customer pula kan. Boleh ambil barang ke tak ni kan. Kita nak pergi Kelantan kan. Customer Kelantan ada yang boleh ambil tak boleh ambil. So diorang kena susun pula logistik punya. Tak mudah Tak mudah. Itu sekarang ni okey lah. Kalau dulu saya sendiri yang cari lori kan. Cari dalam Facebook kan. Mana lori nak pergi Kelantan. Kan. Mana lori. Pernah lah fasa-fasa tu awak. Masa yang Rashidah tu. I see. Masa buat 9 juta pun masih lagi kita yang saya husband dengan adik tu masih lagi yang duduk cari lori macam mana. Sebab bila production laju, kita mesti nak kena keluarkan barang. Sebab kita bukan macam produk boleh stage atas tak boleh kan. Kalau boleh tu saya tak bumbung dia pergi. Kan kalau boleh kan, kalau jatuh kan kos lagi kan nak buat take time lagi. So banyak benda yang kena consider lah. Busy tau kalau kilang ni. Itu kan saya pernah pergi kan. Abang pergi yang dulu kan kat Subang kan. Betul. Dah yang baru kat Sembuluh yang ni kat yang kat Subang masih ada lagi. Jadi warehouse je lah. Jadi warehouse lah untuk simpan barang dan sebagainya. Stok apa semua. So kalau kat Sungei Buloh sekarang kita dah ada production line. So satu line lebih clean lagi lah. Saya kena pergi juga ni mungkin. So, dia banyak safety kan. Untuk safety so kita kena jaga juga. 80 orang ni pun kena jaga dia punya kesihatan juga. Yelah sebab dia potong kayu, ada potong kayu dan so kita tak nak dia orang bila kerja penat sangat kan. Nanti dia orang esoknya tak boleh datang. Buatnya 20 orang tak boleh datang, production dah kacau. Jahanam. So benda tu pun kena yang mana nampak yang sekarang dah ada safety officer kat situ, dah senang sikit lah. So dia yang arrangekan apa semua. Banyak kerja kalau buka kilang ni. Banyak kerja. Sampai kan kalau safety officer 80, hostel pun dia orang kena jaga.
Kan 80 hostel kan. Wow. Kalau Bangla punya style ni kan. Kena pergi hari-hari dulu, hari-hari kena pergi. check, buat QC. Kena check QC, kena check dia orang punya, kena check macam mana dia orang buang sampah apa semua. Tu semua fall under company. Betul. Tak mudah dia rahsia dah sebenarnya. Belum Kadang-kadang lagi. orang ambil sambil level je benda tu. Tak, kita tak boleh ambil sambil lewa sebab kita production kan, so kita tak nak kacau kan, nanti Bangla keluar tak pakai baju lah, nanti jia-jia sebelah komplain lah apa semua lah kan. So banyak nanti Shah Alam punya PBT datang lah kan. Ni jiran komplain sebab awak punya staff keluar mandi kat luar lah, ada kan. Mandi kat luar tu. Dia orang suka mandi kat luar kan. Memang macam tu. Memang macam tu. Kalau boleh shower tu, memang dia nak suruh buat 20 shower tu, dia orang mandi ramai-ramai. Kan, lepas tu sabun keluar kat luar kan. Wow. So itu yang dia orang still lagi buat mandi, kita orang still lagi buat mandi kat luar lah. I see. Tapi buat zinc kan. Yang dia bertutup tempat lah. buat zinc kat atas lah. Dia orang mandi open kan, kita lekat je tu kan. Nanti dia orang mandilah 10 orang ramai-ramai. Sekejap, saya tengah bayangkan. So nanti bila rumah-rumah orang lain nampak kan, ni betul lah, betul. dia orang marah lah kan. Lepas tu air sabun keluar kan. So kita orang kena buat parit betul-betul. So nak jaga hostel tu pun dah macam-macam benda nak kena jaga. Sebab kita Ella Furniture ni kita buat daripada kosong sampailah siap semuanya di Ella Furniture. Lori delivery. So banyak benda yang nak kena nak kena tengok balik. Once production laju, once sale tinggi, production kena laju lah. Production kena laju, dan production ni melibatkan semua orang-orang ni tadi. Semua orang safety dia, apa dia nak kena datang kerja apa semua kena libatkan juga. Macam tu. Tetap dengan topik mandi dekat luar tadi. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Kita berehat sekejap. Jangan lupa subscribe on notification anda dan kongsikan podcast ini di platform social media anda. See you sekejap lagi. Selamat kembali dalam podcast Wirausahawan episod yang ke-18. Masih lagi membincangkan dengan Ella Furniture tentang pekerjanya mandi di luar. So, selain dari tu, selalunya komplain-komplain tentang apa kalau pekerja-pekerja warehouse ni? Komplain kadang-kadang daripada jiran lah, sebab daripada dia punya hostel kan. So macam salah satu mandi kat luar tu lah. So pemandangan tidak indah kan. Pemandangan tidak indah. Tapi kalau dari isu disiplin pula macam mana? Disiplin, saya rasa disiplin tak ada masalah sangat lah kan. Sebab disiplin kalau kita suruh dia pergi kerja lah. Isu disiplin terlambat ke apa semua tu saya rasa boleh sebab kita senang lah sikit kan. You dah terlambat nanti kena tolak RM3, RM2 macam tu kan. So dia value money kan. Dia sangat 5% pun dia kira kan. So dia akan disiplin yang mana kita tolak apa semua tu, dia akan ni lah. Dia faham lah sebab dia datang sini pun untuk bekerja. Macam kita jugalah kan. Tapi ada juga isu yang bila kita daripada kilang yang biasa, kita nak buat safety, kena pakai safety boot, kena pakai hand kan, kena pakai mask. Dia dah biasa buat, tak ada pakai apa-apa kan. Bokeh lah orang kata. Macam tak ada ni kan hand tak ada glove safety dekat gam area apa semua kan. Tak pakai glove apa semua kan. So itu pun ambil masa dengan 6 bulan jugalah nak suruh dia orang biasa kan. Educate dia orang sebab dia orang rasa bila pakai glove dia orang dah buat kerja lambat, bila pakai safety shoes dia dah ni. So nanti kejap pakai, kejap tak pakai kan. Tak ada orang dekat dalam tu, dia buka kasut kan. Tapi itulah mula-mula kita educate, bagi tahu kan. So lastly bila dah last sekali barulah okey kita dah firm. Kalau tak pakai safety shoes, tak pakai glove, tak pakai mask, kena tolak RM5. Aku rasa macam tu lah nak buat kat office ni. Kena tolak RM5. So sekarang ni semua pakai lah. Semua follow lah SOP. Semua follow SOP. Kalau yang selalu bergaduh tadi sebab busuk. Bergaduh ni banyak lah kan. Tapi yang sebab busuk pun sama jugalah kan. Tengok-tengok kenapa. Okey, sebab dia busuk kan. Macam sekolah lah puan. Saya rasa. Tapi memang tu isu-isu dia. Isu-isu dia lah. Sebab dia daripada, kadang-kadang Bangla dia daripada kampung, dia tak mandi, tak biasa mandi. Kalau mandi pun tak pakai sabun kan. So bila kita tahu rupanya dia orang ni tak mandi, tak pakai sabun. So kita pun dah start okey.
siapa-siapa yang busuk, awak balik rumah, awak mandi, wangi, bawa awak datang balik. So fun fact-nya adalah mereka berbau badan bukan disebab makan bawang yang macam tadi kita dengar. Betul ke bukan? Bukan, sebab dia orang mesti lagi makan bawang dekat kita punya kilang kan. Tapi dia orang tak mandi. Yelah, bila you makan bawang, lepas tu tak mandi, tak pakai sabun kan. So mandi pun nak kena ajar kan. Mandi nak kena ajar. Ajar ke sabun mana nak beli pakai? Sabun tak adalah, tapi sekarang ni sabun. Sabun. Lepas tu nak ajar buang sampah pun kena ajar. Kalau tak dia orang makan, dia orang akan buang kat tepi katil je. Oh. Ya. Oh, sebab tu kena inspect hostel tu selalu. Sebab tu dulu kita macam hari-hari pergi. Pagi sebelum start kerja, dulu mula-mula awal-awal tu yang supervisor kat kilang dia pergi check hostel dulu. Lepas tu HR. Tapi sebab HR pun perempuan kan. So dia pergi. Sekarang dah ada safety officer. Safety officer lah yang akan check dia orang punya sampai hostel. Begitu sekali untuk check kebersihan dan sebagainya. Sebab dia akan contribute dekat dia orang punya performance juga. Performance kan, nanti kadang-kadang dia orang berair. Tengok-tengok ada nyamuk apa semua kan. Dia orang duduk, dia orang boleh duduk. Bilik bocor, berair, dia orang tak cakap pun. Masih boleh tinggal. Dia orang tinggal datang, lepas tu nanti sakit, cek bilik yang sama je. Orang yang duduk bilik sama sakit. Rupanya tengok ada paip bocor, ada berair dekat tepi, kat bawah katil. So dia orang macam tak kisah. So cakap kenapa tak report kan? Okey, tak tahu pun benda ni kena report. Sebab company dah provide the best tempat tinggal biasanya. Kita provide the best tempat tinggal supaya kita tak nak dia datang dalam keadaan tak sihat, sakit apa semua kan. So sebab itulah kita jaga. Oh, saya baru tahu sebenarnya yang kalau kita ambil forage worker, semua tu kita perlu pantau. Ada orang tak pantau ada. Tapi kita pantau lah benda tu. Sebab dia pun suka bekerja dengan kita kan. Ada orang macam satu bilik duduk 10 orang, 12 orang kan. Duduk kat lantai bagi ni kan. Kita bagi katil, bagi apa. So kita nak macam dia orang pun rasa macam dia orang pun manusia juga kan. So dia orang bekerja dekat Ella Furniture macam ni. So tak adalah isu yang nanti nak lari ke, nak apa ke kan. This is how you retain nak orang retain ni. dia. So satu bilik berapa orang? Ada kosong lagi tak? Satu bilik biasa 4 orang lah, katil double decker kan. Double decker lah. Double decker. So hostel diorang ni dekat situ juga ke ataupun dekat je lah, dalam 1.5 kilo. So kita bagi basikal. Nanti kalau Aman datang kilang, nampaklah 80 basikal kat depan kilang. Wow. Kadang-kadang orang buat live jual basikal ke tak. So dia dah datang naik basikal dan sebagainya. You memudahkan dia orang untuk datang kerja lah. Kita try lah. Sebelum nak beli bas, kita try basikal dulu. Tengok macam mana. Tapi basikal pun ada isu juga. Dia jalan malam balik apa semua, accident jatuh lah apa. So kita tengok juga dalam masa 6 bulan sekarang memang basikal. Dulu kita ada van yang hantar ambil. Tapi tu banyak sangat lah sebab kita 80 orang kan. Tu nak pergi balik pergi balik kan? Dah berapa ribu dah kat situ kan. Sebulan kan untuk dia pergi balik. Lepas tu kita buat basikal. Tapi basikal tu rasa okey lah kot. Diorang ada curfew time juga? Ada curfew time jugalah. So macam lepas pukul 11 diorang tak boleh nak keluar lah. Supposedly leader, diorang pun ada leader juga Bangla. Diorang pun ada leader juga? Dia sekarang ni dah ada leader lah. So leader diorang kena jagalah. Kalau tak leader dipotong gaji jugalah. Korang boleh belajar tau. You guys boleh belajar tau benda ni. Macam mana you guys nanti satu hari nanti kalau nak buka warehouse ke kan, nak ambil forage worker. So benda-benda ni yang kena dititik beratkan. Yang paling penting kena ada safety officer. Sebab kilang kita dah besar kan. So safety tu nombor 1 lah, priority. It's a must lah. Sebab kadang-kadang kita tak sempat, supervisor tak sempat nak jaga 80 orang tu satu-satu kan. Dia nak jaga production kan, nak tengok production keluar masuk kan. Supervisor more on the floor punya production. Safety officer ni pergi check, pergi tengok wiring kan, pergi tengok kat luar apa semua. Pergi line dia punya nak kena comply dengan bomba. Ella Furniture ni memang banyak lah. Bomba lagi nak kena comply. So ada tak situasi di mana tiba-tiba dia cakap, "Puan, saya mau kahwin lah"? Ada juga? Ada juga. Dia orang kahwin online. Kahwin online? Online lah. Zoom. Dia kahwin online? Tiba esok nak kahwin. Awak nak kahwin esok masa dulu-dulu kan? So dia cakap masa awal-awal dulu awal-awal cakap saya nak kahwin. Okey lah, dia cakap seminggu nak kahwin kan. Okey lah, kenapa dia tak balik-balik Lepas tu tanya, tak, dia kahwin online je. Lepas tu? Lepas tu esoknya kita orang celebrate lah dia kahwin. Mana jenis-jenis yang seterusnya? Ada? Allah.
Saya mungkin kena belajar lah bab-bab ni. Dia orang macam nanti lepas 2 tahun pun dia orang balik kan. Oh, so masih perawan dalam masa 2 tahun. Taklah maksud dia kan, kalau biasanya orang nikah hari ni mungkin besok dah duduk bersama. Tapi ini secara online, virtual saja. Secara online. Okey lah, kita banyak lah belajar macam sebab 80 orang kan ada wife nak bersalin apa semua kan, ada yang dah. Macam mana bersalin kalau nikah online? Maksudnya faham. Yang ni orang lain lah bukan kan. So macam yelah kan, ada wife masalah kan, ada wife nak macam kena balik dan sebagainya. tak balik, dia orang stay sebab wife nak bersalin. Tapi bila tengok wife ada complication apa semua kan, puan ni ada complication apa semua kan, kita pun macam kalau kita kat Malaysia ni macam kan laki tak ada kan, macam mana. Tapi dia orang family tu memang dia orang harapkan family lah. And then duit gaji dia orang pun dia orang hanya ambil 500 300 je. Tu betul ke? Saya dengar betul. ada juga sebab kita borak-borak dengan guard dekat rumah dan sebagainya, dia orang kata dia orang tak pegang duit, dia orang hantar semua. Pegang. Esoknya dapat duit, esok itu hantar. Dia orang takkan, dia orang takut nanti kan boleh datang kan. Kenapa? Ini isu. Dia boleh on air ke tak boleh? Boleh je sebab kita bercakap tentang isu yang real, betul tak? Tapi kebanyakan pada mereka saya percaya sekarang, especially yang dengan Ella Furniture, semuanya legal saja, ada documentation dan sebagainya. So kalau kena tangkap polis, kita cakap polis, awak bawa ke balai. Kejap lagi saya datang balai ambil. Tak ada dah nak duduk tepi-tepi jalan, tak adalah. So kalau boleh cakap saya bawa balai, okey bawa je lah balai, nanti saya ambil lah. Gitu sebab je. Tak ada isu pun sebenarnya. Tak ada isu sebab kita semua clear kan. So ingat. So bila cakap dengan dia orang pun, bila cakap dengan dia orang jangan bayar polis, tapi bila saya cakap macam itu dia orang bayar juga tau. Sebab dia orang takut. Dia orang takut masuk balai. Dia orang ingat masuk balai tu macam dah satu benda yang besar bagi dia orang. Kena polis bawa pergi balai. Saya kata tak apa, awak pergi je balai ikut polis. Nanti kejap lagi saya datang. Sebab dia bila apa-apa isu dia macam kena honor jugalah untuk pergi ambil. Tapi betul itu kena educate dekat orang mereka ni sebenarnya. Sebab kesian tau dia orang. Nanti dia bayar RM50. Kalau RM50. Yelah. Sebab benda tu akan berterusan. Kita tak nak benda tu. So jadi macam okey, dia pun okey lah. Dah seorang dah kena, okey masuk balai, kita pergi ambil. Lepas tu dia orang dah tahulah okey, punya masuk balai satu je. So dia biasanya baliklah cerita saya masuk balai kan. So biasanya kenapa isu-isu apa tu sebenarnya? Dia orang melepak ke ataupun tak ada kebanyakan kilang dia orang tak ada apa ni kita panggil, tak ada working permit. Masalah working permit. Adakah working permit tu memang harus diorang bawa ke mana-mana ataupun company yang akan simpan atau macam mana? Working permit diorang bawa, tapi visa tu diorang bawa lah, kita bagi yang photostat punya pasport kan, visa kan. Actually it's wrong kita ambil pasport pekerja. So macam kita kena tulis yang kena bagi surat. Bahawasanya dia setuju yang pasport dia dipegang oleh majikan. Kita ada kena ada backup yang benda tu, baru tak jadi kesalahan kita. Baik. So there's a lot of thing to learn jugalah sebenarnya kalau kita ambil foreign worker ni. Banyak. Not easy lah. Banyak sebenarnya. So kebanyakannya pergi ke balai yang diambil oleh polis tu tak ada isu apa-apa pun lah. Tak ada isu. In fact kita ambil foreign worker pun kita ada ejen yang dekat Bangla untuk test dia orang, boleh membaca, boleh lihat, test angkat barang apa semua. Dah macam masuk army dia orang dah. Sebab sofa kan berat-berat kan. I see. Lepas tu 80 kau tak boleh membaca. Macam mana nak mengukurnya pula kan? Kita banyak tampal-tampal kan, banyak QC punya, banyak prosedur SOP apa semua kan. Nampak nanti bahasa Melayu, bahasa Bangla, bahasa Melayu, bahasa Bangla. So saya punya supervisor dia kena translate benda tu ke Bangla. Supervisor you orang sana lah. Orang sini. Orang Malaysia. Tak boleh supervisor, tak boleh orang dia. Yelah, obviously. Leader boleh lah bawa supervisor, leader bawa dia okey. Tapi dia boleh faham bahasa Bangla? Tak faham. Cuba-cubalah. Cuba-cuba. Taklah, maksudnya dia bercakap dengan leader kan? Dengan leader. So ada yang kita ambil yang faham bahasa Inggeris. Tapi dia cakap Malaysia tak boleh kan. So kena ambil yang cari bahasa Inggeris. Kebanyakan dia orang ni sebenarnya educated juga. Cuma dia orang tak ada peluang pekerjaan kat sana. So kita cari juga yang educated pun ambil separuh. Yang biasa-biasa pun ada juga. I see. Cepat tak dia orang belajar bahasa Melayu bagi puan sendiri? Sebab saya tahu dengar kadang dia orang ni cakap bahasa Melayu fasih. Dia orang sepatutnya cepat, tapi sebab kita ramai and then kita ada leader, so kita tak bercakap sangat dengan bawah. So leader dia yang cakap. So jadi lambat lah.
Mostly 50 orang tak faham lah kalau saya punya kilang tu. Yang faham yang selalu yang kita leader-leader, and then bawah leader tu ada 2-3 orang yang dah faham cakap bahasa Melayu apa semua kan. So masih lagi ramai yang tak faham sebab dia masih lagi berkawan semua tu bercakap bahasa Melayu. Baik. Bagi puan sendiri yang dah memang bekerja dengan diorang ni lama, apa antara benda yang mungkin orang luar tak tahu bagusnya ada diorang ni, ataupun diorang ni bekerja macam mana sistem dia? Okey. Bagusnya diorang ni, diorang willing untuk bekerja lah. Diorang nak sangat duit kan. So kita pernah OT sampai pukul 2 pagi kan. Pukul 9 sampai 2 pagi. Pukul 9 pagi masih lagi diorang datang kan dengan tenaga yang luar biasa kan. Macam boleh ke ni kan? Macam dulu kan, tak boleh sampai pukul 2, tak boleh kan, sampai pukul 12 kan. Okey, try test sampai pukul 2. Oh, boleh lagi datang pukul 9 pagi kan. Siapa yang tak boleh datang tu, kita cut lah dia punya hours kan. Jangan nak lama sangat OT. Jangan nak lama sangat OT lah. Orang lain dapat banyak, dia dapat sikit sebab dia tak perform lah kan. So diorang kita panggil sebab orang kita jarang yang dah nak kerja pakai tenaga ni, susah sikit lah. Saya nak tanya tu, nanti mungkin akan penonton-penonton kita cakap, kenapa tak beri peluang kepada orang-orang kita Malaysia? Apa pun nak cakap? Okay, in fact saya dulu masa masuk industri perabot ni mostly adalah Chinese lah. Yes. Semua keliling kita, supply chain kita adalah Chinese. So saya pun masuk, saya pun cakap okay, saya nak ambil budak Melayu tau untuk kerja dengan ni. Lepas tu semua orang cakap you tak boleh ambil budak Melayu untuk kerja buat perabot ni. Saya rasa saya boleh sebab saya orang Melayu kot kan. Maybe ada cara kan. Tapi cakap okay, tak apa, you try lah. Tapi saya dah banyak kali try, tak boleh lah. Sebab dia datang kadang-kadang mak sakit, cuti kan. Ni meninggal apa, sedangkan kita production kan. Kalau ambil 50 orang buat yang 25 masih lagi ada mentaliti yang sama. Ada mentaliti yang sama. Sabtu nak kerja, Sabtu tak nak kerja, Ahad nak cuti apa semua kan. So macam mana kita nak run kita punya production line? Sedangkan production line memang kalau nak jalan, kalau jahit tu tak ada orang, macam mana yang nak kayu apa semua ni nak buat barang? Dia takkan tak ada kerja. Dia akan tak ada kerja. Bila satu line tu ramai tak ada, line seterusnya tak ada kerja. Dia jadi kalau tak ada kerja. Kalau satu tak siap, yang belakang-belakang ni habis semua tak ada kerja. Tak ada kerja lah. Macam mana nak buat benda tu tak siap kan? Contoh kayu. Kayu patutnya keluar 100,000 punya barang keluar. Tapi dia keluar 50,000. Dekat yang fitting area ni, yang buat ni, dia nak kena buat 100,000 juga kan. Tapi dia akan buat 50 je lah. Lepas tu maksudnya pukul separuh hari dah habis lah. Kan? Apa dia nak buat? Dia tak boleh nak buat apa dah sebab kayu tak keluar lagi. Kita nak push dia pun tak boleh dah. Tak boleh. Suruh balik lah. Awak balik. Ataupun suruh pergi dekat kayu. Tapi fitting nanti kayu banyak. Bila dah fitting pergi tak ada orang. Fitting boleh. Sebab production ni akan berjalan at least 365 hari setahun sebenarnya kalau kita nak ikutkan. Yelah, hari Ahad je lah cuti. Hari Ahad je lah cuti. Tapi betul lah, saya faham lah apa puan cakap. Kalau sini kurang orang, yang belakang-belakang ni habis lah sebab it's a cycle. It's a cycle. Dia full cycle kan sampai barang tu siap. So macam kalau ada seorang tak datang, seorang kita dah planning, okay, barang customer ni siap ini, lori nak keluar ni kan. Lori nak keluar, okay, ni lori Terengganu. Barang customer ni duduk dekat Terengganu. Lori nak keluar hari Rabu. Kan? Maksudnya lori Rabu tu memang 7 customer tu mesti kena ada. Lepas tu kalau macam ni, macam mana nak planning lori tu nak keluar? Kan? Kita dah plan. Nak kena tunggu barang pula. Dah tunggu barang, kita dah call customer, barang dah nak sampai bla 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 bla. Lepas tu nak kena call customer balik. Okay, customer dia akan drag banyak. Banyak kerja lagi nanti. Bagi customer, saya dah ambil cuti dah, awak nak hantar barang ni apa Teras semua. Teras hilang. So dia berkait lah sampai ke customer. So bukan ialah furniture tak buka peluang untuk rakyat Malaysia. Buka je kalau you rasa you willing, silakan. Tapi as for now memang kita dah ada 80 orang dah cukup dah tak boleh. As for now macam tu lah. So nanti kalau mana tahu ada rezeki ke kan, cuba-cubalah. So anyway, banyak juga aku cerita pasal workers ni. Tapi it's good to know, betul tak? Mungkin ramai orang tak tahu, ramai juga nanti akan mempersalahkan itu, ini dan sebagainya kan. So at least kita educate orang, bagi tahu orang dekat luar macam mana proses production tu sebenarnya. Betul. Dan kalau Puan Laila nampak setakat hari ni you bersama-sama dengan Datuk Wira, siapa Datuk Wira ni di mata Puan Laila? Okey, Datuk Wira ni siapa di mata saya kan? Datuk Wira ni antara
orang-orang yang terpenting dalam hidup kita lah kan, hidup saya lah kan. In fact family saya ke apa pun semua tahu kan. Dok walaupun tak belajar dengan dok lah, tapi mak ke ayah ke anak ke, kalau anak kan, mama your teacher, yes my teacher. Wow. Kan kau nampak ritual tu dia tahu mama Dia dah tahu dah. your teacher. Okay. So yelah, dia seorang guru kan. So seorang guru, kita pun kadang-kadang kalau guru sekolah rendah ke sekolah menengah ke, kita ingat kan, ini pula guru yang mengajar kita, yang kita panggil apa, yang mengubah kita, mengubah taraf ekonomi kita juga kan. So lagilah kita he's somebody lah to me, really somebody, and I really respect Datuk Wira. Saya memang sangat-sangat, kita panggil apa, saya ni bukan jenis orang yang heart to heart sangat kan. Kan, bukan jenis orang yang macam apa ni, menonjolkan sikit kan. Tapi Datuk Wira memang saya hormat lah as a guru, as a somebody, as a, kita panggil orang-orang yang terpenting dalam hidup kita, yang turning point dalam kehidupan kita kan. So banyak membantu, banyak bagi nasihat. Yelah, sebab kita pun TCP kan, so ada apa-apa kita direct pada Datuk Wira kan. So in fact saya sendiri pun kalau ada masalah kecil-kecil pun tak ada pun tanya dok, kita tahu kan. Kita respect dia as a guru. So kalau setakat boleh settle, saya settle kan. Benda-benda yang besar baru kita kacau masa dia. So that's how saya rasa my respect to dok lah. Bukan semua benda perlu ditanyakan. Perlu ditanyakan. Benda yang besar-besar saya rasa macam tak boleh fikir sangat kan. Nak buat decision yang besar yang melibatkan kos ataupun duit yang banyak. Duit yang banyak saya tanya. Ada nak clarify something, just ni tanya dok, okey tak? So dok akan bagi pandangan, view dia kan. So dok ni dia macam kadang-kadang orang cakap bayar mahal kan. Tapi kalau you ada company, you buat 1 million, 2 million a month kan, kita ada juga board of director yang kita bayar macam tu kan. So kadang-kadang saya rasa itu dok ni adalah macam board of director Ella Furniture lah kan. In fact dok lagi bagi idea-idea yang bernas kan. Betul tak? Berbanding pada board of director kan. Dia tahu kan ada board director macam datang meeting balik gitu je kan, approve kan. Tapi dok dia ada, kita ada kelas lagi kan, kita ada leadership dia ajar macam mana. Marketing memang bagi saya power lah kan. So bila orang cakap Ella Furniture kan, bila Chinese kan, sampai Chinese kita, sebab kita banyak komuniti Chinese kan, perabot kan. Datuk Wira Richwork you belajar dengan Richwork bagus Richwork tu. Sampai dia pula nak belajar dengan kita kan. Saya cakap nak pergilah belajar dengan Richwork. So Datuk Wira is somebody to me lah. Untuk kita family semua, sampai ke dalam family sampai ke dalam family. Macam okay, even though my husband ke my dad ke, kalau macam dok suruh buat, kadang-kadang kita rasa takut kan. Kita rasa macam banyak ni nak kena spend. Sebab my family pun, husband pun memang buat bisnes, my dad pun memang buat bisnes kan. So maybe dia nampak benda yang sama, ikut je lah, buat je lah. Dok suruh buat macam ni, betul lah dok cakap kan. Kita macam ada kadang-kadang ada rasa takut sikit, sebab kita stuck dengan kegagalan yang lalu. Kadang-kadang kegagalan yang lalu ni menghantui kan. Tak jadi macam mana. Tapi diorang macam my husband, my dad, kalau dok suruh buat macam ni, buat betul, dok cakap betul, kena buat. Kita kena follow. So itulah Datuk Wira di mata Puan Laila sebenarnya. And kalau ada pesanan untuk usahawan, mungkin apa yang you nak cakap, especially yang tengah bersaing-saing tengah bersaing secara sihat lah mungkin. Okay, saya sebenarnya kalau ikutkan Ella Furniture kan, kita tak pernah bersaing sangat. Saya sampai tak tahu siapa kompetitor kan. Sampai kita punya supplier yang bagi tahu, say you macam ni, you dah ni kan, orang ni dah sikit, you dah banyak. Kita tak pernah bersaing sebab kita fokus pada apa kita punya strength. Kan, apa kita tahu kita punya strength, dan kita betul-betul yakin dengan strength kita tu dengan produk kita. So kita as a person pun, as a business owner pun kena pastikan produk kita berkualiti lah. Kan, betul tak? So kita all out, go all out. Ini strength kita, ini all out. So tak payah nak bersaing sangat dengan orang. Kita kena cari apa keunikan kita. Yes. So
kita nak cari keunikan apa semua tu, dia memerlukan otak. Kita kena berfikir lah. So bisnes ni tak mudah lah, tak mudah. Jangan malas berfikir. Jangan malas berfikir. So bila kita nak cari strength pun, satu masa orang akan tiru balik strength kita kan. So kita kena ready dah, kena cari strength yang lain pula kan. Tapi kalau kita selesa, kita buat design macam ni, lepas tu orang tiru, kita pun relax nak jual juga design sama tu kan. Tak ada new. So kita up lagi. So kita tengoklah, kita kaji pasaran. Tapi bukan kita kaji pasaran, niat kita nak bersaing. Kita nak kaji pasaran, kita nak tengok loophole mana yang ada kan. Apa loophole? Okay, orang ni tak ada ni, orang ni tak ada ni kan. So why not kita masuk dekat loophole ni. Okay, so kita bagi bedik macam tu. So tak adalah kita bersaing dengan orang nanti kan. Sebab kita orang yang, kita bukannya macam Dr. Sarah cakap kan, kita bukannya boleh jual pada semua orang. Tak. Kita ada target market kita sendiri. Kita ada target market kita sendiri. Mana kita punya strength. Okay, kita tahu strength kita, loophole ada kat sini, opportunity ada kat situ. So kita tengok siapa market dia. So fokus kat market tu je. So insya-Allah kalau kita buat sentiasa, jangan tukar-tukar lah. Kejap jual ikan keli, kejap jual ketang. Efek Ella Furniture selama 3 tahun kita hanya jual sofa sahaja. Kita hanya jual barang yang kita buat. Kursi makan kita jual. Meja kita tak jual. Almari ke apa ke. Meja makan, kursi makan dia jual, meja makan tak jual ke? Cari sendiri. Cari sendiri. Maksudnya kan. Tapi sampai supply cakap kita boleh keluarkan masa tu tahun lepas, macam awal-awal tu kita boleh keluarkan macam 1,000 kursi makan sebulan. Macam you tak jual meja pun orang beli mana tu kan. Sebabnya produk kita berkualiti. Sebab kita tahu, so orang sanggup dia beli meja dekat orang lain. Okay, saya tak nak kursi makan awak, saya nak kursi makan. So maksudnya kita fokus yang tu lah. So ada strength and uniqueness tu kena pegang betul-betul. Itu je lah yang kita rasa yang tapi Ella Furniture wow tau sekarang tentera perempuan. Saya harap insya-Allah terus sustain dan lebih lagi lah. Amin. Macam mana dengan 2024, berapa target tahun ni? InsyaAllah kita try target untuk kita try untuk buat 50 million lah, 50 juta. 50 juta untuk 2024 insya-Allah. Cerah perjalanan you. InsyaAllah. Amin. Doakanlah. Amin. Terima kasih Puan Laila untuk hari ni. Terima kasih Aman. Sejam hari ni. So anyway, doakan Ella Furniture tahun ni dapat 50 juta dia, dan Puan Laila diberikan kesihatan yang baik untuk teruskan perjalanan bisnes ni insya-Allah. Teruskan subscribe, on notification anda, dan kongsikan podcast ni. InsyaAllah kita akan kembali dalam episod podcast Wirausahawan yang seterusnya. Sementara tu saya doakan semoga semua urusan anda bakal dipermudahkan, anda kaya, berjaya dan bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum dan bye-bye. Love from Richworks.